المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bahagia Ustaz Zahiri dengan bagi modul bagi kem kepimpinan Al-Fatih PDRM siri kali ini. Pegawai wakil-wakil ketua jabatan pihak PDRM, urus dia PDRM dan juga urus dia Demonti Negeri Perak, seterusnya kepada semua peserta muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dapat sekali lagi kita berkumpul dan ini kali kedua kita dalam sesi kuliah. Moga-moga tak usahlah tengok muka saya 10 minit je. Sekarang jam berapa? 6.55 7.5 minit tu, 7.4 minit tu mula seorang bagi syarat kat saya buat Ustaz, pusing gitu. Baik, Alhamdulillah. Semalam kita dapat cerita sedikit sebanyak berkaitan tentang pembukaan kota Konstantinopel dengan pembukaan kota Mekah. Dan kita dah terang semalam beza pembukaan dengan penjajahan. Dan hari ini syukur untuk saya kongsikan sikit sebanyak kisah berkaitan dengan pembukaan juga, tapi ini sebelum pembukaan kota Mekah. Nabi SAW satu hari Nabi lantik Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, kamu pergi ke satu lembah, kemudian kamu akan nampak satu orang wanita tua. Tahan wanita tua itu dan minta surat yang ada di sanggui kepala dia." Nabi cakap kepada Sayyidina Ali, pergi. Sayyidina Ali tak pergi seorang, Sayyidina Ali pergi berdua. Sayyidina Ali pilih lagi seorang sahabat. Ada riwayat lain, sahabat yang lain itu namanya Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. Pergi berdua. Sampai dekat satu lembah yang Nabi maksudkan, memang betul ada satu wanita tua. Terus Sayyidina Ali tak cakap banyak lah. "Wahai wanita tua, keluarkan surat yang ada pada badan kamu." Sayyidina Ali tak sebut dulu di sanggui surat yang ada di sanggui kepala. Nabi sebut apa? Surat yang berada di sanggui kepala. Tapi Sayyidina Ali sebut apa? "Wahai wanita tua, keluarkan surat yang ada pada badan kamu." Wanita tua kata, "Apa tak? Mana ada surat dekat saya?" Sayyidina Ali kata, "Keluarkan surat yang ada pada badan kamu." Itu kali kedua. Dia kata tak ada. Bila masuk kali ketiga, apa kata Sayyidina Ali? "Wahai wanita tua, kalau kamu tak serahkan surat tu, aku akan londeh pakaian kamu." Sayyidina Ali ugut. Bila dapat ugutan macam tu, getah wanita tua tadi ni, lepas tu dia pun keluarkan surat yang berada di sanggui kepala dia. Sayyidina Ali ambil, tapi Sayyidina Ali tak baca surat tu, bawa balik ke Madinah, bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah bagi arahan dekat Sayyidina Ali. Dalam ilmu Rasulullah, mukjizat Rasulullah ni tahu benda gaib. Yang kedua, Rasulullah ni tahu benda yang akan datang. Jadi Rasulullah dah confirm dah, memang surat tu ada pada sanggui di kepala wanita tua tu. Sayyidina Ali masa tu, dia cuma masa tu tak ada PDRM tu. Dia kira wakil Rasulullah tak pergi siasat. Bila dia tahan, di sini ulama ambil hukum. Harus untuk seseorang, dia mengugut seseorang kalau dia confirm tu memang dia salah. Sekarang ni memang kesalahan tu berlaku. Surat tu ada di sanggui kepala wanita tua tadi. Makna kata boleh dia mengugut kalau kata confirm dia salah. Yang dilarang itu kita ugut bila kita tak confirm lagi dia bersalah ataupun tidak. Saya tak tahulah siasatan PDRM kena minta maaf lah, sebab ayah saya penjara. Penjara lain dia jenis. Hambat tak buat? Hambat tak buat? Pasal apa tak jawab? Pang dulu. Sekali bila dah menjawab, menjawab pang lagi. Kan, saya tak tahulah siasatan macam mana. Tapi asal-asal daripada Islam ni, hukum Islam ni, kalau kata kita dah confirm dia salah, boleh untuk kita ugut dia. Kalau tak, dilarang untuk kita ugut dia. Ini kena, kalau kata nak ngaku tak nak ngaku, tak nak ngaku jago. Kalau macam tu raja pun ngaku dulu. Salah tak salah belakang tu tak, ngaku dulu. Jadi bila Sayyidina Ali ambil surat tadi buat balik ke Nabi, Nabi cari Aina Hatib. Nabi cari seorang sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Hatib ibn Abi Balta'ah. Nabi cari, bila Sayyidina Hatib mari duduk depan Rasulullah, Rasulullah ambil surat dari itu, Rasulullah kata kepada dia, "Mahaza ya Hatib." Ini apa benda ni Hatib? Rupanya Rasulullah tahu tembelang Sayyidina Hatib ibn Abi Balta'ah
Dia nak pecah rahsia bahawa umat Islam ni nak pergi ke kota Mekah, nak buat pembukaan kota Mekah. Sayyidina Hatib ibn Abi Balta'ah masa mari duduk depan Rasulullah, Sayyidina Umar duduk belah kanan Rasulullah. Tahu Sayyidina Umar kata apa? Ya Rasulullah, izinkan saya pancung munafik ni. Dia balas munafik tu kawan. Sayyidina Umar ni dia balas sikit. Ya Rasulullah, izinkan saya pancung munafik ni. Rasulullah tak bagi. Rasulullah kata apa? Jangan wahai Umar, kerana Hatib ibn Abi Balta'ah ini salah seorang daripada ahli Badar. Kan 313 orang tentera Badar. Mereka ini kata Allah Subhanahu wa taala, isna'u ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Hampa buatlah apa pun, aku dah ampun dah dosa hangpa. Bukanlah itu lesen untuk Allah kata kat depa buat pilah dosa kecil ke dosa besar ke, tak kira dah. Tapi ahli Badar ni walaupun Allah cakap gitu, dosa kecil pun kalau dia tak nak buat. Sampai tahap macam tu, sebab tu Allah iktiraf iman depa. Baik, kalau gitu macam mana surat tadi tu? Dia nak pecah rahsia. Kan kita bila nak pergi perang, tiba-tiba ada kawan kita pergi beritahu strategi kita. Kata tak kita? Kata lah. Jadi bila Sayyidina Hatib menghadap Rasulullah, dia pun cerita dekat Rasulullah, sebenarnya di Mekah ada lagi keluarga dia tak ikut hijrah sekali di Madinah. Dia cuma nak pesan kepada keluarga dia, dia utus surat kepada wanita tua tadi tu supaya sampaikan surat ke rumah dia di Mekah bahawa bila Islam datang dengan puluhan ribu tentera, jangan keluar rumah. Dia cuma nak beritahu yang tu je. Tapi kenapa Rasulullah tahan? Kenapa Rasulullah halang surat tadi tu dia boleh sampai ke Mekah? Sebab kalau berita sampai ke satu rumah, nescaya berita tu akan sampai akhirnya satu Mekah dapat. Di sini sebenarnya apa pengajaran daripada kisah ini? Pertama sekali, pentingnya kita ini simpan rahsia tugas kita. Bukan semua tugas kita boleh cerita ke orang. Hatta dengan isteri sendiri, kalau yang wanita, hatta dengan suami sendiri. Boleh kita cerita tentang kerja kita di pejabat apa semua kan, bidang tugas kita. Tapi bukan setiap kes yang kita ada kita boleh cerita kat dia. Jelas tak? Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya kita ini hormat keputusan pemimpin. Kenapa Rasulullah tak bagi walaupun seorang cerita kepada sanak saudara adik-beradik, walaupun sebenarnya kita nak buat pembukaan, nak buat pembebasan. Sebab apa? Sebab pemimpin ni dia dah pandang jauh dah. Dia kata kalau dah buat keputusan, dia dah baca dah mana baik mana buruk. Dan dia pun buat keputusan bukan ikut keputusan seorang-seorang, dah bincang lah. Jadi jangan pula kita ni kita rasa tak apalah, kita khilaf sikit ikut kenapa kita buat keputusan sendiri. Akhirnya menjejaskan satu organisasi terus, satu institusi terus. Kita tak mahu. Pertama tadi apa? Allahumma sallallahu pentingnya sikit sebanyak kita simpan rahsia. Yang kedua, taat perintah pemimpin. Dan yang ketiga, kalau kita ditakdirkan Allah untuk jadi pemimpin, tiba-tiba ada masalah, anak buah kita buat masalah, bukan kita terus hukum dia. Sayyidina Umar tadi kalau ikut cara dia, ya Rasulullah izinkan saya pancung munafik ni. Sayyidina Umar ni berat. Tapi tu Sayyidina Umar duduk dengan Rasulullah, nak buang barang tu sikit-sikit. Gunakan keberanian dia tadi untuk Islam. Bila Rasulullah kata kat Sayyidina Umar, jangan, kerana dia ini ahli Badar. Ini bijak Rasulullah dalam nak menenangkan situasi yang tengah orang kata tengah duk ketat masa tu. Kan bijak Rasulullah, sebab Rasulullah bila dah dengar alasan dia memang sayang keluarga dia. Siapa tak sayang keluarga sendiri? Cumanya Sayyidina Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, dia tersilap langkah. Pertama, dia sembunyi-sembunyi nak utus surat, dia tak minta izin Rasulullah. Dan yang ketiga, dia rasa kalau surat tu sampai ke rumah dia, surat tu, cerita tu tak sampai ke orang lain. Sebab tu kita cerita pada mula-mula tadi, ada beberapa kisah, ada beberapa kes yang kita handle di pejabat, tak perlu kita cerita ke orang. Walaupun kepada kawan kita, tapi dia unik lain daripada kita. Kita nak pergi cerita kat dia apa-apa. Kan? Sama ada orang ni, kalau kata dia dapat tahu cerita kita, lepas tu dia nak tanya kita balik, dia antara tiga. Ingat sampai bila-bila. Pertama, orang bila tanya kita istifhaman, dia tanya sebab dia nak tahu. Yang kedua, dia tanya kita inadan. Dia tanya tadi tu sebab sebenarnya dia dah ada pegangan dia, tapi sengaja dia nak tahu, kot lah ada jawapan lain. Yang ketiga, jangan jadi. Yang ketiga ni orang bila tanya kita istihzaan, dia tanya pasal dia nak test, dia nak uji kita, dan dia nak jatuhkan air muka kita. Kalau jadi yang pertama pasal nak tahu, ataupun yang kedua kita dah ada pegangan, tapi kita nak tahu kot ada jawapan lain, tu boleh gagah lagi. Tapi jangan jadi yang
ketiga. Kita tanya sebab kita nak menjatuhkan ilmu orang, sebab kita nak tes orang. Kadang orang ni saja je. Benda bukan kerja dia pun. Tapi sengaja dia tanya, macam mana? Ada kisah baru ke? Ada cerita baru ke? Sengaja dia nak korek. Jadi penting kita simpan sikit rahsia. Dan kalau ada masalah di pejabat, kongsi sesama satu unit sudah. Kalau kita cerita bahaya tempat kerja kita, rasa-rasa macam mana pasangan kita kau? Taubat dia susah hati lah. Betul tak? Susah hati lah. Ada masa-masa yang sesama pentadbiran kita kongsi sesama kita sahaja. Dan yang paling penting, kena sentiasa rujuk dengan kita punya ketua, supaya bila jadi kes macam ni, kita tak susah diri sendiri. Katakan masa tu tiba-tiba Rasulullah ambil tindakan kepada Sayyidina Hatib bin Abi Balqa'ah, tak sia-sia dia, sebab dia anak buah Rasulullah. Tapi Rasulullah sendiri atas, kita kata atas budi bicara ihsan Rasulullah mengampunkan dia. Tapi kita, kalau ketua tu sat-sat kita je, muka kita ada masalah kan, nak jadi pemimpin baik macam mana kan, nak buat kerja yang elok macam mana. Sekali dua salah tu tak ada masalah. Tapi kalau lebih daripada sekali dua masalah, yang tu memang masalah. Hidup ni senang, jangan cari masalah, jangan buat masalah, jangan timbul masalah. Kalau buat semua masalah, bertambah masalah, tak selesai masalah. Berapa kali masalah? Semalam kira baik, hari ni kira masalah. Berapa minit lah? Lajak seminit? Pasal buat tak buat pusing-pusing gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Ini subuh yang terakhir lah kan, kita di sini kan. InsyaAllah moga-moga ada lagi peluang berjumpa dari masa. Ambillah peluang kita berbagi lagi satu slot pagi ni. Dan kemudian ada majlis penutup. Slot pagi ni Ustaz Zuhiri dengan Prof sekali berdua. Ada apa nak tanya. Lepas ni boleh tanya. Apa lagi mana boleh tanya. Kita buatlah apa yang baik tu, kita ambil daripada camp ini, bawa kita cuba praktikkan pelan-pelan di rumah kita, di tempat kerja kita. Moga-moga kita ini menjadi pencetus kepada orang nak juga buat benda baik, sebab ikut kita buat benda baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.